Kita akan beralih kepada 5.2, masih lagi dalam bab 5, cuma kita akan beralih kepada subtopik yang kedua di muka surat 133 di bawah tajuk pembesaran. Okey, di bawah subtopik pembesaran. So dia ada 5 subtopik dekat sini. Kita nak tengok yang pertama, 5.2.1. Apakah yang dimaksudkan dengan serupa ataupun keserupaan? Menjelaskan maksud keserupaan objek geometri mempunyai bentuk yang sama tetapi tidak sama dari segi saiz. Jangan keliru, kongruen dan juga serupa. Kongruen dia bermaksud saiz dan bentuk yang sama. Kita cakap tadi, kongruen bermaksud tengok takut kamu kurang yakin ataupun mungkin cikgu sendiri kurang yakin. So kongruen tadi saiz, bentuk dan juga saiz yang sama. So itulah kongruen. So, untuk keserupaan ataupun serupa, dia kata bentuk sama tetapi saiz tidak sama. Okay, bentuk sama tapi saiz tak sama. Serupa, itulah maksud keserupaan. Okay, daripada buku teks kamu sendirilah. Okey. So inilah contoh. Okay, contoh yang cikgu boleh cakap. Nampak macam kata real, tapi inilah yang kita kata serupa. Bermaksud gambar asal dengan objek yang lebih kecil, ataupun ini adalah mainan ni, okay, mainan Tomica ni. So inilah serupa, bermaksud dia sama. Kita tengok balik tadi serupa tadi. Okay. Bentuk yang sama tetapi tidak sama dari segi saiz. Bentuk yang nampak sama tetapi tidak sama dari segi saiz. So ini saiz yang asal, so ini saiz yang mainan. Okay, supaya kamu dapat konsep serupa itu tadi. Kita nak tengok 5.1.2, keserupaan dan juga pembesaran. Apakah kaitan dia? Okay, membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan di muka surat 137. So ini adalah maksud bagi pembesaran. Okey, ini adalah maksud bagi pembesaran sebenarnya yang kamu boleh lihat daripada muka surat 138. So pembesaran ialah transformasi ke semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Gambar yang sama cikgu ambil daripada buku teks kamu muka surat 138. So ini adalah pembesaran lah. Idea berkenaan dengan pembesaran. Pembesaran dia dah kata transformasi ataupun perubahan. Perubahan semua titik objek. Perubahan titik objek yang bergerak dari satu titik tetap. Okey, yang bergerak dari satu titik tetap kamu kat sini. So perubahan ataupun transformasi titik objek, okey, daripada satu titik tetap dengan nisbah malar. So nisbah malar di bawah ni. So kamu boleh nampak titik objek duduk di sini, titik image duduk dekat sini. So dia telah berubah ataupun transform ataupun mengalami transformasi. So tengoklah benda ni sebelum ni di bawah tajuk penjelmaan. So kali ni di bawah tajuk kekongruenan ni. Okay. So kita boleh rumuskan bahawa ini adalah image per objek lah. Rumus untuk faktor skala yang sebelum ini cikgu sering kali pakai. Faktor skala ialah K yang mana K itu image per dengan objek yang cikgu sering kali pakai. Benda ni akan kamu nampak di muka surat 139. Muka surat 139. Cuma dalam buku teks kamu tu dia ada 6 row dekat situ. 6 baris. Cikgu ringkaskan, cikgu guna 4 sahaja. So macam mana nak guna, kalau ikutkan kamu nak hafal terpulang lah. Tapi pada cikgu ini adalah pengetahuan asas apabila melibatkan pembesaran. Apabila terlibat dengan pembesaran, pastinya ada faktor skala dan ini adalah basic untuk kamu guna.
nilai positif, so K lebih besar daripada 1. So tengok konsep ni nampak pening. Kita terus nak masuk kepada latihan. Okey, contoh. Kita nak tengok supaya kamu dapat hadam terus apakah yang dimaksudkan dengan gambar tadi, slide tadi. So kita nak tengok 5.1.3 image dan objek, menentukan image dan objek bagi suatu pembesaran. So catat alih ni ada dalam buku teks kamu, cara-cara untuk kita mengenal pasti image daripada objek. Okey, kita nak tengok. So ini adalah pembesaran lah pastinya, melibatkan K, ini ialah pembesaran. Kita sama-sama tengok. Kalau kamu tengok dekat sini, nilai K kamu ialah 2/3. So kalau cikgu tekan kalkulator 2/3, bermaksud 0.6. So K kamu dekat sini 0.6. So kita nak tengok kaitannya dengan slide tadi. So K kamu ialah 0.6, positif. So K kamu dekat sini positif 0.6. So kita nak mencari nilai positif. So nilai positif. So 0.6 bermaksud dia lebih kecil daripada 1. So nilai positif dia lebih kecil daripada 1. Seharusnya gambar kamu itu mengecil. Apakah yang dimaksudkan dengan mengecil? Objek asal mungkin besar. So bila kita nak cari image, dia mengecil. So inilah kamu punya objek. So ini image, dia mengecil. Kenapa cikgu kata mengecil? Cikgu guna table ni tadilah. So K kamu ialah positif. Positif apabila kita bahagi 2/3 dapat 0.6. So positif 0.6. Nilai positif 0.6 kurang daripada 1. Gambar kamu seharusnya mengecil. Betul atau tidak? Ya, memang betul lah. Gambar ni pun dah membuktikan bahawa objek itu mengecil. Kita tengok seterusnya. Apabila K kamu negatif 3/2. So K kamu ialah negatif 3/2 ialah 1/5. 3/2 1/5. So nilai kamu ialah negatif 1/5. Kita tengok nota. Nilai kamu ialah negatif dan kita nak cari 1/5. 1/5 bermaksud lebih besar daripada 1 lah. So 1/5 duduk dekat sini, nilai kamu tadi negatif, seharusnya gambar kamu membesar dan songsang. Ketahuilah bahawa apabila nilai kamu negatif, dia ialah gambar yang songsang. So bila positif, dia membesar pada arah yang sama. Bila negatif, dia membesar ataupun mengecil pada arah yang songsang. So macam mana nak tahu dia songsang? Pengenalan kepada simbol negatif. Cuma untuk dia membesar atau mengecil, membesar dia lebih besar daripada 1, mengecil dia kurang daripada 1. So ini yang cikgu dapat rumuskan. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, 139 tu pada cikgu pening sikit. So cikgu simpelkan ataupun padatkan berdasarkan cikgu punya pengalaman mengajar sebelum ni di bawah tajuk penjelmaan. So ini yang cikgu pakai. Okay, kita tengok balik. Negatif 1.5 dekat sini. Negatif 1.5, nilai negatif 1.5. Seharusnya gambar kamu membesar dan songsang. Ini objek. Ini objek. Dia seharusnya kalau dia membesar ke sebelah sini. Kalau normal lah, dia membesar sebelah sini. Tetapi kali ini dia songsang. So, seharusnya dia asalnya ke bawah. Dia dah jadi songsang menunjuk kepada atas. Dalam keadaan dia membesar. So kamu kena tengok baik-baik. Nilai negatif, membesar dan songsang. Okey, cuba tengok tak ada yang nak bertanya. Cikgu suka kepada sebarang persoalan. Macam mana nak tahu titik tengah tu? Okey, titik tengah tu dia akan bagi dalam setiap kali soalan. Titik tengah ni kita panggil sebagai titik pembesaran. Ini titik yang tengah ni sebenarnya titik pembesaran. So kalau macam ni, titik pembesaran duduk dekat sini lah. Dia akan sebut setiap kali kamu nak buat pembesaran, kamu akan diberi titik pembesaran. Kalau tidak, hilang punca kamu nak buat soalan. Cuma sekarang ni apa yang cikgu nak tekankan adalah berkenaan dengan faktor skala. So kalau faktor skala kamu negatif, apa yang akan berlaku? So kalau faktor skala kamu positif, apa yang akan berlaku? Kalau lebih besar daripada 1, apa yang berlaku? Lebih kecil daripada 1, apa yang berlaku? So itu yang cikgu nak tekankan untuk slide ni lah. So
So ini gambar yang tadi. Kita tengok contoh yang kedua, gambar yang ketiga, kalau ikutkan slide yang kedua. So gambar kamu K2, 2 ialah positif dan 2 lebih besar daripada 1. Positif dan lebih besar daripada 1. Positif lebih besar daripada 1 bermaksud dia membesar dengan normal lah. Dia membesar secara biasa dengan keadaan normal. So kalau ikutkan ini objek, so dia membesar dengan keadaan normal pada arah pembesaran lah, daripada titik pembesaran. So dia membesar secara normal dengan 2 kali ganda. K ini adalah faktor skala pembesaran ataupun skala pembesaran. Faktor skala, ada juga orang sebut macam tu. So dia membesar dengan 2 kali ganda. So negatif 3/4. 3/4 kita bahagi kalkulator dapat 0.75. Negatif 0.75, negatif kurang daripada 1 lah. Maksud dia negatif kurang daripada 1, so dia akan mengecil dan songsang. Negatif kurang daripada 1, dia adalah mengecil dan songsang. So kalau ikutkan ini objek, mana cikgu tahu objek image dah disebut dalam buku teks kamu. Cuma cikgu ambil ni daripada mana, sekejap cikgu tengok. Daripada contoh macam ni, soalan ini daripada contoh 10. Muka surat 142. Muka jawapan ni duduk di muka surat 143. Soalan di muka surat 142. So objek dengan image dia bagi tahu. Okey, cuma cikgu nak tekankan, cikgu nak tunjuk kepada kamu negatif kurang daripada 1, negatif kosong kurang daripada 1, negatif kurang daripada 1 mengecil dan songsang. So objek kamu ni songsang, dia songsang kat sebelah sini dan dia mengecil. So dia macam tu lah. Okay, pening kamu tengok ulang balik, ulang banyak-banyak. Tapi ketahuilah bahawa cikgu punya yang nota ni amat membantu. Kalau kamu boleh hadam dengan baik apa yang berada di dalam buku teks kamu yang surat 139 tu yang bergambar warna pink tu, teruskan. Okay, cuma cikgu lebih selesa pakai yang cikgu punya berdasarkan pengalaman sendiri. Okay, yang terakhir, so bentuk yang kelima. Okay, gambar yang kelima datang daripada contoh ke-11. Muka surat 143. So K kamu 1/2. 1/2 bermaksud 0.5. So positif 0.5. K kamu ialah positif 0.5. 0.5 berada kurang daripada 1. Positif 0.5, seharusnya dia gambar yang mengecil. Ya, objek kamu di depan, image kamu di belakang. Dia mengecil. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir, K kamu negatif 3. Negatif lebih besar daripada 1. Negatif lebih besar daripada 1, dia membesar dan songsang. So dia membesar, objek kamu ini membesar tetapi dia songsang. Arah yang berlawanan. Kalau dia membesar secara normal, dia akan duduk image di sebelah sini. So ni dia songsang, dia duduk sebelah sana. Berlawanan arah. Itulah maksud songsang. Selesai perkaitan di antara objek dan image. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.